Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya adalah sama-sama kita memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan kita ruang dan peluang dan kecenderungan yang dicampurkan oleh Allah dalam hati kita untuk terus duduk bersama-sama dalam majlis ilmu, majlis yang amat banyak kebaikan dan keberkatan dalam pandangan Islam. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan tazkirah kita, marilah sama-sama kita mendekatkan diri kita, membawa pulang hakikat diri kita kepada kekasih dan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala, dengan cara yang terbaik, iaitu dengan sama-sama kita berzikir kepadanya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعدته تعلو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا
إلا الله الملك الحق المبين محمد الله الصادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Kita masih lagi dengan bab ar-riya. InsyaAllah pada ini kita sambung tentang menolak segala yang terlintas di hati waktu beribadat. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada siri yang lalu bulan yang lalu kita telah bincang tentang nak merawat daripada penyakit riya. Jadi antara rawatan yang paling utama yang kita sebut satu kemestian kepada kita untuk nak merawat penyakit riya ini, iaitu kita kena cari ilmu, kena ada ilmu. Apa dia ilmu apa? Antaranya ilmu tentang bahayanya riya tersebut. Dan kita kena selalu ingat, kena selalu main-mainkan dalam fikiran kita tentang bahaya riya ini. Saya boleh sikit saya ambil beberapa poin tentang bahayanya riya. Bila mana Allah Ta'ala melalui hadis Nabi-Nya, bahawa Allah Ta'ala tidak menerima amalan seorang hamba yang ada di dalamnya riya walaupun sebesar debu. Di akhirat kelak Allah Ta'ala campak balik ke muka hamba tersebut bila mana amalannya itu bercampur, yakni berkongsi kepentingan antara kepentingan makhluk, kepentingan dunia dan kepentingan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ini sesuatu yang amat mencemaskan, sesuatu yang amat menakutkan. Kadang-kadang kita rasa selesa beribadat, sembahyang, haji dan sebagainya, tapi akhirnya bila kita dibangkitkan di akhirat kelak, bila kita buka buku amalan kita melihat buku amalan kita kosong. Sebab apa? Sebab akhirnya kita buat, akhirnya kita musnahkan.
Ibarat saya bagi contoh, iaitu buku akaun kita kredit, asalnya kita debit. Asalnya menjadilah kita satu insan yang rugi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu suka saya ingatkan, baiklah kita ni menjadi pelabur bijak. Pelabur bijak ni dia sikit-sikit dia simpan, istiqamah, konsisten, tetapi dia tidak maksudnya kalau macam kita ni kadang-kadang kita kredit besar, debit pun besar, maksudnya akhirnya kesudahan dia sama ada minus ataupun zero, maksudnya akhirnya kita pimai-pimai tangtu. Lebih baik amal ibadat kita sikit, tapi kita tambah saja, campur saja tanpa ada tolak. Itu lebih baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita kena sentiasa diperingatkan tentang hal ini. Jadi bila kita dah berjaya dah, insya-Allah ada ilmu, jadi insya-Allah kita dapat lawan lintasan-lintasan ni. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena ingatlah, kita takkan dibiarkan dengan mudah buat amalan tanpa ditimbulkan perasaan-perasaan sedemikian. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Selama mana ada makhluk ni yang masih hidup, yang bernama syaitan. Selagi dia ada, selagi itulah kita dibisikkan dengan apa? Dengan sifat-sifat tadi, tunjuk kepada manusia kepentingan-kepentingan yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berusaha sungguh-sungguh. Jadi bila dah kita berjaya dah, macam mana kita nak menolak segala yang terlintas di hati waktu beribadat. Imam Ghazali saya ambil dia punya kata-kata dia ini, cara ini harus dipelajari baik-baik. Maksudnya kena faham betul-betul lah. Bila kita dah tahu tentang bahaya riak, ini dia kaedah-kaedah dia untuk nak menghindarkan daripada bahaya riak tersebut. Kita kena faham betul-betul. Sebab apa? Sebab setiap orang yang pertama berjaya mencabut riak dari pangkal ni. Kita bincang ni, next isu ni, apabila kita telah berjaya mencabut riak daripada pangkal dia. Apa dia pangkal dia? Pangkal riak, masih ingat, iaitu yang pertama, suka kepada pujian orang. Suka pada pujian orang. Semua orang suka. Siapa yang tak suka pujian orang? Dan ini sebenarnya adalah pangkal riak yang kita kena cabut. Yang kedua, yang menjadi fitrah kita juga, hakikat diri kita juga, iaitu takut kepada celaan orang. Semua kita takut pada celaan orang. Kalau boleh kita nak menyukakan hati semua orang. Dan yang ketiga, iaitu tamakkan harta orang lain. Ini pun juga kadang-kadang menjadi fitrah hakikat diri kita. Suka bila tengok orang lain lebih, kita dah rasa tidak senang. Kita dah rasa tidak senang. Orang gembira, kita sedih. Orang sedih, kita gembira. Maksudnya ini menjadi satu kadang-kadang tabiat kita, penyakit hati yang ada dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi benda apa yang macam ni kita kena cabut, kita kena buang. Saya bagi satu contoh mudah lah. Entahlah contoh ni sesuai dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Mungkin tuan-tuan boleh guna menantu lah, saya guna anak, kan? Contohnya macam anak saya kadang-kadang, bila saya kejut dia sembahyang subuh ni, dia lihat payah. Lepas tu bila kejut banyak kali, dia jaga, dia muka dia masam, marah-marah. Jadi kadang-kadang ibu bapa ni bila dia tak mau macam tu, anak dia marah-marah, dan dia kejut sekali, kejut dua kali, dia tinggal. Sebab apa? Sebab dia takut celaan anak dia. Sebab takut anak marah. Lepas tu suka pujian orang macam mana? Nak bagi kata, anak kata ayah sporting. Nampak? Kita nak pujian orang dan kita takut celaan orang. Jadi bila kita faham dalam keadaan yang macam ni, tuan-tuan sekalian, tak payahlah kita nak pujian orang, tak payahlah kita nak lari dari celaan orang. Yang benar yang patut kita buat, kita kena buat. Kadang-kadang kita kata kita duduk tepi masjid. Kita duduk tepi masjid. Kita mai sembahyang setiap waktu ada. Tapi tuan-tuan sekalian, kenapa kita mai sembahyang? Sebab kita takut orang kata duduk tepi masjid tapi tak mai sembahyang. Di akhirat kelak, tengok sembahyang jemaah, buku akaun sembahyang jemaah tak ada.
Pasal apa tak ada Tuhan? Tuhan kata, kau datang jemaah bukan kerana aku, kau nak lari daripada celaan orang. Sia-sia juga tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya kita kena jaga sungguh dalam hal yang sebegini. Yang kedua, menolak tamak dan memandang rendah segala pujian dan celaan orang terhadap dirinya. Maksudnya kita kena usaha supaya apa? Supaya kita ni tak terpengaruh, tak berubah dengan pujian dan celaan orang. Maksudnya kita dah tahu benda tu, kita kena yakin, kena buat, maka kita sebenarnya tidak akan terpengaruh dengan sama ada orang nak memuji, orang suka, ataupun celaan orang. Syaitan tidak akan melepaskannya, mengganggunya dengan pelbagai kilasan ria. Ini satu lagi kita kena beringatlah tuan-tuan sekalian. Setiap masa kita kena ada rasa bimbang, takut-takut amalan kita itu tidak diterima oleh Allah SWT. Tapi bila kita kata rasa bimbang ni nilai ni, ustaz kalau macam tu ustaz, orang Islam ni sentiasa berada dalam kebimbangan ya. Stres lah ustaz, sakit jantung lah ustaz. Tak. Walaupun kita kata rasa bimbang, tapi kebimbangan kita bila menyentuh urusan-urusan dengan Allah, takut kita bila menyentuh urusan-urusan dengan Allah, lagi bimbang kita, lagi takut kita, lagi tenang kita. Dia terbalik. Tapi dalam urusan dunia, lagi bimbang kita, lagi takut kita dalam urusan dunia, lagi sakit kepala. Dia berbeza. Jadi kalau lagi kita takut kepada Allah, lagi kita rasa damai, lagi kita rasa tenang, lagi kita rasa dekat dengan kekasih dan pencipta kita. Maksudnya dia lain. Dia lain. Walaupun nama serupa, tapi dia punya impact dia punya simptom adalah berbeza. Menangis, orang yang ditimpa ketakutan menangis, dua-dua menangis, dua-dua jatuh air mata. Satu penuh dengan ketakutan, satu penuh dengan kekhusyukan dan ketenangan. Ini satu yang berbeza. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Apabila terlintas sahaja kebimbangan, sebelum saya sampai kepada slide ni tuan-tuan sekalian, nak beritahu saya satu petang ini saya bercerita, real punya cerita ni, contoh real kan. Dan saya pun tak sangka Imam Ghazali 900 tahun yang lalu dia sebut dalam kitab dia apa yang saya alami. Saya nak pergi surau, jadi saya pun pakai jubah, pakai elok, pakai serban semua, nak keluar, nak naik motor, nak pergi. Tadi sampai dia ingat hati, tadi kena jadi imam. Kena jadi imam, kena pakai dia elok, timbul yang rasa timbul macam riak sikit. Saya kata apa? Saya kata peduli apa pandangan orang, yang penting pandangan Allah. Saya kata dalam hati saya, tak kata kuat lah. Saya kata apa? Peduli pandangan orang, yang penting pandangan Allah. Lepas tu bila saya baca kitab Imam Ghazali sebut tuan-tuan sekalian, apabila terlintas sahaja kebimbangan dalam hati, kalau ada orang yang melihat amal kebaikannya, syaitan pun segera datang untuk menenangkan hatinya dan berkata, apa peduli dengan orang tahu? Syaitan, saya ingat bagus dah malaikat, hanya syaitan. Apa peduli dengan orang tahu ataupun tak tahu? Cukuplah Allah yang mengetahui keadaanmu. Apa faedahnya jika ada orang tahu? Suara syaitan. Sebab apa dia cakap macam tu? Sebab ketika itu, jika perasaannya merasa senang pada kelazatan pujian yang palsu itu, maka akan meresaplah dalam hati itu pula bahaya dan bencana riak sebagaimana yang dihuraikan sebelum ini. Sebab bila kita timbul perasaan takut tu, jadi kita sentiasa berjaga-jaga. Jadi bila cakap macam tu, kita jadi cool, senang balik maksudnya. Akhirnya syaitan pun mula main peranan balik maksudnya. Ini je kadang-kadang kita kena jaga-jaga. Syaitan ni dia bijak, dia tahu masuk macam mana. Kalau orang ni macam ni, dia masuk macam ni. Sebab tu sentiasa berjaga-jaga. Maka orang itu tidak akan terlepas dari kemurkaan Allah dan merugilah dia di akhirat kelak. Memperlihatkan ketaatan untuk tauladan. Ini tuan-tuan sekalian, kita akan bincang ni. Kalau sebelum ni kita kata sebaik-baiknya kalau kita buat amalan itu, amalan misalnya yang kadang-kadang tak perlu ditunjukkan pada orang.
Kalau kata ustaz, solat jemaah macam mana ustaz? Tak nak tunjuk kat orang. Tu suatu cakap lah, memanglah solat jemaah tu. Tapi kita main semayang bukan kita niat tunjuk kat orang pun. Kan duduk berdiri banyak-banyak macam ni, kita nak pergi niat tunjuk kat orang lagi. Siapa nak tengok kita? Masing-masing nak semayang kan. Tapi contohnya amalan-amalan yang rasanya lebih sikit pada orang lain. Yang orang biasa tak buat, kita buat lebih sikit. Jadi dalam keadaan ini boleh tak kita tunjuk? Boleh, tuan-tuan sekalian, boleh tunjuk, tapi hanya dalam konteks supaya perbuatan kita itu boleh ditauladani. Kalau tak ada isu, tak timbul langsung, tak ada langsung potensi untuk ditauladani, maka jangan sekali-kali tunjuk. Sekarang ni kita nak bincang ni, boleh tak? Boleh, dengan syarat dia untuk tauladan. Saya satu ketika baru-baru ni, seorang staff dia meninggal dunia. Jadi dia punya cover insurans dia tak cukup, dalam separuh tak cukup. Jadi buat kuliah bagi arahan supaya buat kutip sumbangan. Jadi saya panggil meeting jabatan. Jadi bila meeting jabatan tu saya bagi tahu lah, ada kawan kita di ada masalah memerlukan bantuan. Jadi ada seorang foreigner ni, dia daripada Kashmir sana, baru masuk kerja. Dia kata, ustaz, saya mula dulu ustaz 1,000 ustaz. 1,000. Tulis nama ustaz, tulis jumlah. Yang lain macam mana? Tulis nama, tulis kan. Kita punya budaya kita kan, mana ada orang yang macam tu. Kita tengok, apa ni, riak ke? Dah lah bagi banyak macam tu, suruh tulis nama, tulis jumlah. Tuan-tuan sekalian, dia bergantung kepada niat. Kalau niat kita untuk apa? Untuk jadi motivasi kepada orang lain, jadi tauladan kepada orang lain, maka pahalanya amat besar. Tapi risiko juga besar. High risk, high gain maksudnya. Tapi risiko tinggi. Berani ambil risiko? Take it maksudnya. Kan? Sebab apa nanti kita tengok. Ketahuilah bahawasanya dalam merahsiakan amal ibadat itu terdapat faedah. Rahsia kalau kita ibadat, faedah dia apa? Ikhlas. Ikhlas dan keselamatan daripada bahaya riya. Kalau tuan-tuan bangun kan, tuan bangun solat tahajud kan, tuan bangun. Lepas tu tuan-tuan conscious tak? Secara sedar cuba rasa. Ada rasa riya. Bangun subuh-subuh, awal-awal pagi kan, isteri tak tahu, anak tak tahu, ambil wudu, semayang, siapa tak tahu. Tuan-tuan rasa ada rasa riya? Ada? Mana nak ada rasa riya kat siapa? Cicak? Ada, cicak tengok pun rasa riya kan? Mana nak rasa? Maksudnya saya kata nak bagi tahu, waktu tu amalan kita memang pure. Maksudnya pure dalam arti kata ikhlas sungguh. Tak ada langsung. Tapi dari segi kesempurnaan tu tak belum tentu lah. Tapi dari segi keikhlasan tu memang 100%. Maksudnya ni dia punya faedah dia, keselamatan daripada bahaya riya. Dan dalam memperlihatkan amal ibadat terdapat faedah juga. Nak tunjuk ada faedah dia, ada menjadi tauladan untuk menarik orang ramai kepada kebaikan. Jadi kita tunjuk kalau orang ikut. Ni misalnya nak masuk Ramadan ni, kita awal-awal dekat masjid kat sini ni, kat Korea ni, kita buat buka puasa. Bila ramai datang buka puasa sama kita, lepas tu dia pun buat rumah dia pula kan. Sebab apa? Sebab dia sebab kita tunjuk sunnah yang baik. Kita mula, dia pun rasa semangat, dia pun buat pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita dapat sama yang kita buat, kita dapat, yang dia buat pun kita dapat. Dapat apa? Pahala besar. Tunjuk besar pahala dia. Bukan makan persen ni. Dia bukan makan persen tau. Macam multi level marketingnya. Kan 15-20%. Yang ini 100%. 100% dapat gitu. Dan dalam memperlihatkan amal itu ada faedah juga. Itu menjadi tauladan. Namun padanya terdapat bencana riya. Adapun merahsiakan amal ibadat itu, contohnya macam mana bencana riya ni? Bila dah ramai buat. Ada cakap, ya alhamdulillah apa tempat kita ni banyak majlis buka puasa. Dan pertama tadi kata apa? Sebenarnya yang saya yang mula kan, kalau tidak tak jadi macam ni. Kan?
Jadi timbul riak. Walaupun dia tak cerita, tapi dalam hati dia timbul. Lepas tu dia cerita pula, habis lingkup maksudnya. Adapun merahsiakan amal ibadat itu lebih selamat dari memperlihatkannya. Namun dalam memperlihatkannya itu pula ada faedahnya. Allah Ta'ala memuji orang yang beramal dengan bersembunyi maupun terang-terangan. Tapi Allah Ta'ala puji dua-dua. Tapi Allah Ta'ala kata yang mana lebih baik. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menzahirkan sedekah, itu pun baik kata Allah. Tetapi jika kamu merahsiakannya dan memberikannya kepada kaum fakir miskin, maksudnya kita bagi kepada orang yang benar-benar memerlukan, maka itulah yang sebaik-baiknya, lebih baik. Kedua-duanya baik, tapi kalau nak tengok dari segi degree baiknya itu, maka kalau kita simpan rahsia itu lebih baik. Adapun perihal menampakkan amalan ada dua. Yang pertama, nampak amalan itu sendiri, kita buat orang tengok. Yang kedua, orang tak tahu tapi kita cerita. Jadi macam mana dia punya keadaan dia dalam konteks perbincangan riak ini. Pertama, menampakkan amalan itu sendiri. Menampakkan amalan seperti sedekah dengan niat agar ditauladani tidaklah ditegak. Pernah seorang Ansar membawa banyak wang untuk dibahagi-bahagikan kepada orang ramai, lalu ditauladani oleh ramai orang. Maka Rasulullah bila melihat keadaan ini, maka beliau bersabda, sesiapa yang memulakan sesuatu perbuatan, lalu perbuatan itu dicontohi oleh orang lain, maka baginya pahala perbuatan itu dan pahala perbuatan orang yang mengikutinya. Besar dia punya faedah dia. Demikian juga segala amalan-amalan lain, solat, puasa, haji, dan ketika berperang sekalipun. Dalam perang kita tunjuk kehebatan kita, jadi orang naik semangat orang lain, orang akan ikut, kita pun dapat sama juga. Dalam soal sedekah, mengharapkan orang lain mentauladani kita memanglah berkemungkinan sekali. Kalau tak boleh pun anak cucu kita jadi model kepada mereka. Tetapi jika tidak ada harapan orang boleh mentauladani kita, maka merahsiakan sedekah itu lebih utama. Maksudnya, kalau tak ada langsung potensi untuk orang ikut, pada ketika itu sebaik-baiknya kita tak payah tunjuk. Misalnya kita bagi sekarang ni, kita bagi sumbangan pakai bank in, masjid bagi nombor account. Jadi kita tak perlu, maksudnya kita nak orang nak tengok apa, untuk apa kita nak bagi tahu. Tapi mungkin kalau kita nak bagi tahu, kita bagi banyak mana ataupun declare, mungkin itu menjadi motivasi kepada orang lain. Tapi kalau tak ada potensi tersebut, maka tak perlulah kita menceritakan ataupun menzahirkan, dan supaya orang tahu. Sedekah rahsia versus terang-terangan, mana lebih utama? Sedekah secara terang-terangan dengan harapan ditauladani tentu sekali lebih utama dari merahsiakannya. Buktinya, Allah memerintahkan para nabinya supaya menampakkan perbuatan mereka agar diikuti umatnya. Para nabi bila beribadat, sudah pastinya mereka itu tunjuk kepada umatnya. Supaya apa? Supaya menjadi ikutan dan tauladan. Maka baginya pahala perbuatan itu dan pahala perbuatan orang yang mengikutinya. Meskipun begitu, bagi orang yang menampakkan amalannya itu ada dua tugasan, dua pertimbangan yang kita kena ambil perhatian. Yang pertama, hendaklah dia menampakkan amalan itu dengan tujuan, niat dia supaya ditauladani, ataupun sekurang-kurangnya dia berkeyakinan kuat bahawa perbuatan yang dinampakkannya itu akan ditauladani. Bukankah amalan seseorang itu sering pula ditauladani oleh ahli rumah tangganya, jirannya dan masyarakatnya? Ini yang syarat yang pertama, dia kena ambil kira, membuat pertimbangan yang ini. Yang seterusnya, seseorang yang terkenal alim, kata Imam Ghazali, biasanya mempunyai ramai orang yang mengikutinya. Kalau kita ada kedudukan seorang yang alim, seorang yang pemimpin peringkat masjid ke, kawasan ke, dia ada pengikut. Tetapi orang yang bukan alim,
Yang ini kalau bukan yang orang biasa saja, apabila menampakkan ketaatannya kepada khalayak ramai, kerap dituduh bersifat riak. Kalau orang biasa ni kadang-kadang bila buat perubahan sikit, terutamanya perubahan yang peringkat awal, maksudnya kita membuat peningkatan, contohnya kita dah pakai baju biasa, baju kurung biasa, baju Melayu biasa, tiba-tiba orang balik Mekah, orang bagi apa? Jubah. Kita pun pakai. Hari pertama tu rasa lain macam orang tengok kita ya. Sebenarnya orang tak tengok pun kita yang perasan maksudnya. Kan. Jadi pada ketika itu kadang-kadang orang kata tu riak tu kan, orang kata pula bukan orang nak ikut, orang siap kutuk lagi. Mereka akan mencela orang itu dan tidak ingin mengikutinya. Sebab itu kata Imam Ghazali, tidak ada faedah baginya untuk menampakkan ketaatan itu. Tapi dalam konteks, saya bagi contoh dalam konteks jubah tadi, maksudnya dalam konteks itu bukanlah kita kata bila dah tahu macam tu timbullah perasaan riak, jadi jangan tunjuklah. Jadi maksudnya nak sembahyang tak payah pakai jubah, tak, bukan maksudnya begitu. Dalam konteks contoh yang demikian tak apa, teruskan dengan pakaian jubah tersebut. Hari pertama rasa, hari kedua rasa, hari ketiga rasa, seminggu rasa, 2 minggu rasa, 3 minggu rasa, insya-Allah kalau dah lepas sebulan 2 bulan dia akan hilang perasaan tersebut. Nanti Imam Ghazali akan bincang juga bagaimana sikap seseorang bila timbul perasaan riak, dia tinggalkan amal kebaikan tersebut. Dia beritahu apa keadaan orang yang sedemikian. Jadi kalau bagi kita ni secara ringkasnya, bila ada perasaan riak, rasa nak buat kebaikan, ada nak meningkat kelebihan, nak kita upgrade kita punya ibadat kita, maka Imam Ghazali kata dalam Islam, go ahead, proceed. Pada waktu yang sama kita lawan lintasan-lintasan riak tersebut. Dengan itu, nyatalah bahawasanya orang yang boleh menampakkan ketaatannya agar diikuti ialah orang yang mempunyai ramai pengikut. Itu lebih ni lah maksudnya, lebih reasonable lah kalau dia tunjuk. Ketika kita tanpa pengikut ni, kalau amalan-amalan yang lebih sikit daripada orang, elok kita senyapkan. Hendaklah dia merenungi diri, sebab dia khatiri ada tersemai kecenderungan riak yang tersembunyi di sebaliknya, lalu mendorongnya untuk memperlihatkan amal ketaatannya dengan alasan agar ditauladani. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita boleh kata macam itulah, saya tunjuk ni, saya buat ni supaya ditauladani. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, sandaran alasan ini sekadar nak tutup sebenarnya riak yang terdapat dalam hati kita. Kita kena berjaga-jaga juga. Syaitan pandai, dia siap tolong bagi alasan kat kita. Untuk apa? Untuk kita nak berada dalam keadaan yang sama, iaitu dalam keadaan riak. Dia siap tolong bagi alasan. Alasan apa? Kamu buat jangan bimbanglah, untuk ditauladani. Tapi dalam hati bukan seronok bila orang pun puji, dan dia menjadi motivasi kepada kita semangat bekerja. Sebab apa? Sebab menerima pujian orang. Padahal tujuan yang asal ialah menurut keinginan nafsu yang mahu menunjukkan kebaikan amalannya dengan alasan bahawa dia mempunyai pengikut yang akan mentaladaninya. Waspadalah, kata Imam Ghazali, wahai manusia, tentang tipu daya nafsu. Sesungguhnya nafsu dalam diri itu sering mengelirukan, dan syaitan sentiasa di pintu hati untuk memperdayakannya, manakala keinginan untuk dipuji tetap menjadi idaman hati. Dalam hati, jauh dalam hati sebenarnya kita suka untuk dipuji dan nak lari daripada celaan manusia. Ni nak sampai Ramadan ni ada juga nafsu, tapi mana dia duk ada, tapi yang lebih ringan sikit sebab syaitan diikat maksudnya. Jadi dalam bulan Ramadan ni alhamdulillah ramai semangat orang buat ibadat, tapi kita kena berjaga-jaga dengan nafsu, sebab nafsu ini telah dilatih oleh syaitan. Setahun dia latih 11 bulan. 11 bulan syaitan latih train nafsu, dan 1 bulan syaitan ambil cuti. Sebelum dia pergi cuti, dia dah pesan dah nafsu, buat kerja dia elok, nanti aku balik report maksudnya. Kan, jadi kita kena berjaga-jaga lah. Dia ada orang dalam diri kita. Tapi walau bagaimanapun, memang kita akan terasa lah ketiadaan syaitan itu. Semangat
orang akan semangat berlumba-lumba buat ibadat. Masya-Allah, Tuhan minta sampaikan kita dengan Ramadan kali ini, walaupun kita ketahui ramai tahun ni, ramai kalau dalam konteks saya ni, kalangan kawan-kawan orang tua-tua yang tak diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Moga kita dipertemukan dengan Ramadan. Masjid pun sibuk sekarang ni bincang sebab apa? Limpahan jemaah sembahyang tarawih. Tapi yang syoknya untuk minggu pertama dan kedua je. Lepas tu kemah boleh tutup balik. Dia jadi macam tu, jadi bimbang minggu pertama, bimbang atau melimpah. Tak pernah sembahyang wajib pun datang sembahyang sunat tarawih. Maksudnya dia jadi macam tu. Memang benar, jarang-jarang sekali amalan yang diperlihatkan itu terselamat dari berbagai bencana. Maka janganlah berbuat sesuatu yang bakal membahayakan keselamatan amalan-amalan itu. Yakinlah bahawa keselamatan amalan itu terletak dalam merahsiakannya dari mata orang ramai, sedang dalam memperlihatkannya kepada orang ramai mengandungi banyak bahaya yang mana orang-orang awam. Ini Imam Ghazali kata walaupun dia hebat, seorang ulama yang hebat, seorang ahli sufi yang melepasi makam-makam, tapi bila dia bercakap dalam konteks level orang awam. Dia kata apa? Orang-orang awam seperti kita suka menangkisnya. Oleh itu menjaga semua amal ketaatan kita supaya tidak diperlihatkan kepada orang ramai adalah lebih utama bagi diri kita dan orang-orang lemah seperti kita. Itu lebih baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini lebih jalan selamat lah. Jalan selamat. Kedua, menceritakan amalan kepada orang lain. Hukum menceritakan amal ketaatan adalah sama dengan menampakkannya. Hukumnya sama. Orang tengok pun, orang kita cerita pun sama ya keadaan dia. Tapi dengan syarat, kita bincangnya dengan syarat, iaitu untuk ditauladani. Kalau sekadar nak cerita saja, sekadar nak syok saja, tak boleh. Cerita memang niat kita nampak aku cerita ni memang ada potensi besar untuk ditauladani. Tidak, jangan ambil risiko. Tak boleh. Ni nak bincang ni, kalau bab seterusnya ni, bab tunjuk cerita ni, maksudnya dalam konteks supaya ditauladani saja, bukan dalam bab lain. Namun besar sedikit bahayanya. Kalau orang tengok dia nampak memang live tapi kalau cerita ni bahaya banyak besar sikit, sebab mudah bagi lisan di samping ditokok tambah. Dan kalau kita cerita kat orang tu, dia punya dramatik tu gila-gila punya saya sedang bangun solat tahajud, tuan-tuan bangun, saya pengalaman saya bangun, ya Allah, dengar bunyi cengkerik angin sepoi-sepoi, rasa macam dalam syurga. Tambah macam-macam hanya panas, gelisah tapi bila cerita dia tambah maksudnya. Itu lebih tidak dapat dinafikan bahawa manusia senang sekali membuat komentar yang keterlaluan kalaupun dia telah dikelubungi oleh perasaan riak. Namun amalan itu tetap tidak rosak kerana riak yang timbul sesudah sesuatu amalan itu diselesaikan tidak akan memberi kesan kepada amalan itu. Maksudnya dia cerita dengan syarat untuk ditauladani. Bila dia cerita ni, ada tuan-tuan sebagai sifat makhluk manusia biasa timbul perasaan riak, tapi dia tidak menghapuskan amalan yang telah dia selesaikan dengan syarat. Maksudnya dengan syarat dia tidak menunjukkan kegembiraan tersebut pada manusia. Kalau saat dia lepas dia cerita itu, sehari dia senyum saja daripada pagi sampai malam, something wrong. Tapi kalau dia cerita tu, dia rasa gembira tapi sekadar dalam hati dia saja, maksudnya. Lepas itu pun istighfar sepanjang jalan. Tapi kalau balik duk seronok, pergi belanja orang habis sebab lepas cerita tu, itu ditakuti menghapuskan juga amalan yang telah kita kerjakan. Kesimpulan hukumnya, bahawa seseorang yang teguh hatinya, kesimpulan dia, kalau betul-betul kita teguh hati kita, sempurna keikhlasan kita, semua makhluk dipandang sama rata, sama rata, orang kaya, orang miskin, sama je, tidak akan meninggalkan apa-apa kesan segala pujian dan celaan orang,
menceritakan amalannya dengan tujuan ditauladani dan mengharapkan pahala daripadanya, hukumnya harus dan digalakkan oleh agama. Ni kena penuh syarat-syaratnya. Teguh hati kita, sempurna ikhlas kita, semua makhluk dipandang sama, tidak akan meninggalkan apa-apa kesan. Maksudnya orang puji, orang celak, dia duduk macam tu, maintain. Maksudnya maintain je. Okey, cerita. Hukumnya harus dan digalakkan oleh agama. Tetapi mestilah disertai dengan niat yang suci dan segala bahaya yang mengancam amalan-amalan tersebut. Hukum mendorong orang berbuat baik adalah baik. Kelakuan sebegini biasa diamalkan oleh para salafus soleh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sikit ya, yang nak sentuh sikit secara ringkas. Meninggalkan ketaatan kerana khawatirkan riak. Tindakan sebegini, kata Imam Ghazali, berlaku dah zaman dia pun berlaku, zaman kita pun orang syaitannya. Ini jawapan dia. Yang pertama, orang yang buat macam ni sebenarnya dia didorong oleh kekeliruan, kejahilan. Dia nak ikut sunnah, pakailah simpan janggut dan sebagainya, pakai jubah, timbul riak, tinggal. Sebenarnya dia jahil. Macam mana? Jahil macam mana? Marahkan nyamuk, bakar kelambu. Pakai jubah tu teruskanlah. Yang timbul riak tu yang kita kena selesaikan masalahnya. Sebab timbul riak, bukan kata kita pergi buang jubah tu, tapi kita selesaikan. Macam mana nak selesaikan apa yang dalam hati kita, dan kita teruskan dengan ibadat tersebut. Tentang nampak yang maksudnya kita jahil. Yang kedua, tipu daya syaitan. Syaitan tunjuk baik, dia kata ni riak, tak payah buatlah. Kalau buat pun kan apa-apa. Syaitan menipu kita dan meninggalkan berbuat kebaikan. Tuan-tuan sekalian, jadi dalam sebenarnya bila kita duk lawan perasaan riya, dalam nak buat sunnah tu duk lawan, itu juga menjadi pertimbangan perkiraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi dahsyat kita lawan dengan nafsu kita, mujahadah dengan nafsu kita, lagi besar pahala dia. Selagi ada dorongan untuk melakukan kebaikan, hendaklah dilakukan dan jangan ditinggalkan. Dalam pada itu hendaklah ditentang segala gangguan riak yang mengancam amalan itu dengan sentiasa apa? Menetapkan rasa malu, al-haya dalam hati terhadap Allah. Haya ni bukan dalam arti kata malu, nak buat anu sikit malu, nak buat anu sikit malu. Malu dalam konteks ini malu bagaimana? Ni malu dalam peringkat ihsan dan sebagainya, iaitu kita malu bila mana kita buat sesuatu amal kebaikan, kita buat bukan kerana Allah, kita buat kerana makhluk, sedangkan Allah Ta'ala tahu, tak rasa malu. Kita sedekah kerana Allah, tapi pada waktu yang sama kita niat ada kepentingan yang lain. Allah Ta'ala tahu, ya Allah, malunya aku, maksudnya timbulkan perasaan tersebut. Dalam hati terhadap Allah, kiranya terlintas dalam hati untuk menukarkan pujian Allah dengan pujian dari makhluknya. Allah sentiasa memerhatikan semua gerak-gerik manusia. Allah Ta'ala tahu yang zahir dan yang batin kita. Jadi tak malukah kita bila kita buat kebaikan, kita ada niat yang lain. Malah seandainya kita mampu untuk menambah amalan semata-mata kerana perasaan malu pada Allah, atau secara menekankan jiwa, paksa hati kita, jiwa kita, dan memaksanya itu untuk beramal, maka lakukanlah tanpa ragu-ragu lagi, kata Imam Ghazali. Teruskan, go ahead. Andai kata syaitan membisikkan kita perbuatan itu adalah menunjukkan riak, maka hendaklah yakin dalam hati bahawa semua itu adalah dusta dan tipu daya syaitan yang cuba mengelirukan kita antara riak yang hakiki dan riak yang dibuat. Riak yang hakiki ni, tuan-tuan sekalian, memang itu cetusan daripada hati kita, daripada peringkat awal lagi kita memang niat riak. Tapi bila kita pakai niat nak ikut sunnah, nak buat kebaikan, tapi bila datang lintasan tersebut, itu riak-riak yang dibuat, yang ditimbulkan oleh syaitan. Lantaran hati kita sangat khawatirkan berlaku riak dalam amalan dan merasa malu kepada Allah jika amalan kita dikedubungi riak. Namun kiranya dalam diri kita tidak ada dorongan untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ini penting, tuan-tuan sekalian. Tadi tuan-tuan sekalian, kita ada dorongan nak pakai, nak ikut sunnah, ada dorongan.
Maksudnya perbuatan kita tu atas dorongan kita untuk apa? Kebaikan. Tapi kiranya dalam diri kita tidak ada dorongan untuk melakukan sesuatu kebajikan. Malah jika dipaksakan juga berbuat adalah semata-mata kerana dorongan riak atau minta dipuji orang, maka dalam keadaan ini kita tahu hakikat dalam hati kita, maka lebih baik kita tinggal saja amalan tersebut, kerana yang demikian itu adalah lebih selamat. Maksudnya faham? Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang baik itu dari kelemahan diri saya sendiri. Walaupun lambat lagi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan dan berpuasa. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang baik itu dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.